Okey, ini kedudukan jumlah mata selepas 9 perlawanan bagi musim kita ambil daripada musim 2017, 13 mata untuk Perak. Kemudiannya 2018-19, 19-10, 2017, 21-9. Okey, hari ini kalau kita lihat line up, Shakir, Idris, Amirul, Nazirul Naim, Parthiban, Kenny akan bertindak di bahagian center untuk melakukan marking di bahagian tengah. Tetapi Shakir agak struggle hari ini, Syarum, untuk berdepan dengan kehadiran Kepa Sherman dan juga Cici Kipre. Saya rasa bukan game ni je, daripada game UiTM agak struggle di mana kombinasi di antara Shakir dan juga Idris di tengah dan juga Danish di sebelah kanan membuatkan sedikit goyah dan beri peluang untuk Nana Puku menjadikan 2 gol pada first half. Dan pada malam ni juga bagi saya kurang stabil walaupun seri, tetapi mungkin akan boleh diperbaiki lagi. Saya rasa mungkin dari segi communication di antara Idris dan juga Shakir. Saya rasa kerana kedua-duanya bersifat destroyer type. Kedua-duanya jenis yang memenangi bola. Manakala kita tahu ketua pasukan mereka Syarul Saad bersifat leadership, bersifat leader, mengetahui agak selesa dengan bola di kaki, agak selesa. So itu yang maksud kita gagal untuk bermain baik kerana kefahaman mereka saya rasa tidak begitu on top seperti apa yang dimainkan seperti Shakir dan juga Syarul Saad. Memiliki Parthiban, memiliki Kenny Parash dan juga Leandro Dos Santos. Kadang-kala Leandro overdo pada ketika dia sebenarnya mempunyai support yang cukup baik di bahagian flank. Parthiban, kalau kita lihat beberapa kali melakukan crossing sebegitu rupa, Azam. Ada kalanya it's about timing lah. Ada kalanya kita boleh lihat Parthiban telah pun melakukan larian, bergerak dahulu, tetapi satu saat ataupun setengah saat lambat hantaran dilakukan. Football is about timing kan. Itu yang saya setuju, overdoing ada berlaku sedikit kerana di bola sepak Malaysia ni ada kalanya rilis awal lebih mudah untuk bola sepak itu dimainkan. Tetapi ada kalanya Leandro melakukan hantaran-hantaran yang baik di kiri dan kanan, mengawal tempo di hadapan pertahanan 4 dan juga seperti Kenny bermain dengan Leandro. So saya rasa tidak ada isu tentang overdoing, tetapi jika dikurangkan sedikit mungkin pasukan Perak bermain lebih baik. Bagi saya pula mungkin disebabkan tiadanya nombor 10 di depan. Mungkin kedua-dua pemain ni, Leandro dan juga Kenny memiliki cara yang sama, iaitu Kenny box to box, Leandro pun boleh main box to box, tetapi dia tak ada number 10. Dan sekiranya Karika diletakkan di hadapan mereka, mungkin akan ada pergerakan satu belakang tu dua. Yes, bagi saya. Disebabkan kita boleh letakkan Aguero di sebelah kiri. Itu kita boleh lihat pada game malam ni, kebanyakannya serangan bermula di sebelah kanan di mana Parthiban berada. Di sebelah kiri kurang dan Karika ingin masuk ke dalam. Itu mungkin membuatkan pergerakan di sebelah kiri agak kurang. Tapi mungkin perkara yang terjadi, Syarum, mungkin terjadi kerana ketiadaan Aguero yang sebelum ini. Aguero kita tahu pemain nombor 10, bertindak seperti berpasangan dengan Kenny dalam perlawanan sebelum ini, bermain di bahagian tengah, collect bola di bahagian tengah, kerana Karika tidak berupaya melakukan apa yang Aguero mainkan. Selesa dengan bola Karika dan Di Paula dua-duanya adalah penyerang nombor 9. Dan nampak seperti tactical management ada sedikit kekeliruan di situ. Saya membawa perkataan tactical management itu untuk pasukan Kedah pula. Bagaimana mereka juga terpaksa bergelut dengan line up yang saya rasa bukanlah line up terbaik untuk berdepan dengan pasukan Perak. Hari ini enjin utama di bahagian tengah, kebergantungan kepada Badrul Bakhtiar dan juga Rabiq Ataya tak nampak jelas. Kerana mungkin kalian mempunyai pandangan, kalau saya katakan first half, kedua-dua enjin di bahagian tengah ni loose, tak tahu apa ke mana nak pergi, bagaimana nak bermula dan sebagainya, Syarul. Bagi saya mungkin disebabkan Badrul Bakhtiar terlalu deep ke bawah. 2 game, 3 game sebelum ni di mana beliau mendapat menjadikan gol dan juga membuat assist adalah di mana beliau masuk ke dalam kotak penalti, iaitu berada di belakang kiper Sherman. Lebih kata pada attacking fielder. Tetapi untuk malam ni beliau terlalu deep. Orang kata sama line dengan Anumaden. Itu yang membuatkan pergerakan mereka agak kosong di bahagian tengah. Betul. Setiap kali kita nampak Badrul Bakhtiar turun ke bawah, akan ada kekosongan di bahagian tengah padang. Tetapi akan ada
kita kata lebihan pemain pula di bahagian tepi. Tetapi itu tidak begitu berlaku pada malam ini kerana saya rasa mungkin defensively seperti kita katakan tadi Perak bermain agak baik, menutup ruang dengan baik. Cuma kerisauan kita ialah ada terlalu banyak kali Badru Bhatiar turun ke bawah, collect the ball dan cuba melancarkan serangan. Saya rasa tak salah, tetapi ada kalinya role itu boleh dimainkan oleh pemain pertahanan itu sendiri. Biar Badru Bhatiar itu berada betul-betul di bahagian tengah supaya bola yang jatuh di bahagian tengah dimenangi oleh pasukan Kedah itu balik. Saya rasa sekiranya Rabi Ataya diletak di bahagian tengah, berada di hadapan bermain 3 midfield diamond di tengah, mungkin akan membuatkan gerakan terlebih fluent untuk pasukan Kedah. Tetapi Rabi Ataya bermula di sebelah kanan. Maksud awak nak letak dengan 3 diamond di bahagian? Di bahagian tengah kan. Mungkin membuatkan sebab Rabi Ataya kalau sekiranya beliau masuk ke dalam, beliau mempunyai teknik yang baik dan boleh membuatkan lorongan-lorongan bola yang baik kepada kipas Sherman. Tapi jika beliau berada di bahagian tepi, agak kurang menyerah bagi saya. Okey, itu cerita tentang pasukan Perak. Kepas Sherman juga menghasilkan gol kelima sebenarnya dalam penampilan menentang Perak dalam semua saingan dalam saingan Liga Malaysia. Ada beberapa grafik yang mungkin akan membantu kita meninjau dan juga menilai aksi kedua-dua pasukan Perak dan juga Kedah untuk saingan Liga Malaysia. Mungkin kita dapat saksikan ini kedudukan selepas tamat 9 perlawanan untuk pasukan-pasukan yang turun beraksi. Agak mengejutkan apabila Sabah kini berada di tangga yang ke-8, KL City di tangga yang ke-5, Melaka United di tangga terbawah. Namun kedudukan ini dijangka akan berubah selepas pertemuan Selangor Melaka United dan juga PJ City yang akan turun pada perlawanan berikutnya. Jadi ini kedudukan dalam saingan Liga setakat ini untuk kedua-dua pasukan. Jadi mengejutkan kerana tiap-tiap minggu kita akan melihat perubahan itu secara drastik. Bukan satu zon selamat. Kerana poin mata pun tak banyak beza. Saya rasa ini yang seronok tentang Liga Malaysia. Sentiasa ada kejutan, sentiasa ada perubahan daripada segi posisi dan kita berharapkan kejutan dan juga peningkatan prestasi untuk semua pasukan supaya liga ini tak boring untuk ditonton. Baik.